Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man nasarahu wa walah. Disebabkan Ustaz Rafizal atau nickname Al-Jawhar tak dapat untuk hadir, jadi saya terpaksa mengisi slot ini. Dan kita sekarang berada dalam perbincangan kita berkaitan dengan Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Dan utamanya dari segi untuk peringkat awalnya kita kena faham bahawa buku ni di antara buku yang diperselisihkan kalangan ulama apa nama sebenar. Sebab tu kita bagi yang melihat yang hadir melihat ke pameran buku, ke pesta buku ataupun ke kedai-kedai buku, dan juga dalam tulisan-tulisan kita dapati ramai yang menyebut, ada yang menyebut Sunan Tirmizi, ada yang menyebut Jami' Tirmizi, ada yang menyebut Al-Jami' Al-Kabir. Ia dicetak dengan nama yang berbeza. Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami', kemudian dicetak dengan Jami' At-Tirmidzi, dicetak. Kemudian dicetak dengan nama As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, dan juga dicetak dengan nama Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih. Dan ada ulama juga menyebut nama dia sebagai Sahih At-Tirmidzi. Ini macam-macam. Dan bila melihat kepada tadi, saya melihat dengan Haji Kamil kita pada Al-Ahkam, kita melihat sama-sama pandangan ulama tentang nama-nama sunan ni. Kita melihat bahawa berpunca daripada pandangan ulama-ulama yang terkenal dalam hadis sendiri. Bila mereka menyebut buku ni, mereka kadang-kadang sebut dengan nama Jami', kadang-kadang sebut dengan nama Sunan, kadang-kadang sebut nama Jami' Kabir. Dan ramai ulama telah membuat semakan kembali dalam manuskrip asal tulisan tangan yang ditulis oleh mereka yang mengambil hadis daripada Tirmizi. Okey, maksudnya melihat wali dan mendapati memang terdapat perbezaan yang cukup banyak. Dan pada hari ini, pada pagi ini, saya cuba untuk ambil pandangan-pandangan ini sebagai pandangan yang kita terbuka dan terima, sebab yang menyebut sebagai Al-Jami', Al-Jami' Kabir ada alasan tersendirilah, ada sebab, ada hujah. Cuma saya ingin menyatakan apa yang dipilih oleh salah seorang ulama hadis moden yang telah wafat, iaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia ada buat buku yang mengkaji kembali nama sebenar Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Jami' Tirmizi. Okey, buku tu kecil, nipis je. Dia cuba cari balik apa nama sebenar, nama penuh yang kalau boleh nama yang diberikan sendiri oleh penulis. Apa nama buku tu? Dia dapati bahawa bukan Jami' Kabir, bukan Jami', bukan Sahih, bukan Sunan, tapi ada nama dia. Kita akan lihat nanti nama tersebut, dan daripada nama tu kita dapat faham sedikit tentang metodologi manhaj At-Tirmizi. Sebab tu penting, sebab tu Dr. Syarif Hatim tadi yang disebut oleh Ustaz Syauqi, dia ada mengarang satu buku yang menyatakan kepentingan unwanul kitab, tajuk buku. Okey, dan dia menyatakan bahawa pentingnya kita sebagai penuntut ilmu, terutama yang boleh membaca dalam bahasa Arab, untuk mengkaji apa nama sebenar buku-buku ini. Sebab nama ni kadang-kadang dengan nama itu sendiri telah dapat memberikan gambaran apa sebenarnya isi kandungan buku tersebut. Telah menjimatkan banyak kepayahan, kesusahan kita. Okey. Dan di sini saya nak sebutkan bahawa nama yang cuba dikaji oleh Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah dan disetujui oleh ramai juga ulama. Tapi saya tak naklah kata ini yang tepat kan, ini pandangan masing-masing. Tapi wallahu alam setakat inilah yang saya lihat lebih ada hujah dan ada alasan yang kukuh. Itu nama sebenarnya Al-Jami' Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan, Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan wa ma'rifatu as-sahih wal ma'lul wa ma 'alaihi al-'amal. Panjang awak. Dia panjang. Sebab dia zaman tu dia bukan kira nak cetak apa, dia kira nak bagi nama kan. Kita sekarang nak tengok muka depan lah, nak tengok layout lah apa, grafik ke, kulit warna apa. Saya ulang sekali lagi, Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan. Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan wa ma'rifatu as-sahih wal ma'lul wa ma 'alaihi al-'amal.
Nama Sahih Bukhari pun panjang juga kan, tapi kita tak pernah jumpa orang cetak ataupun jarang orang sebut Al-Jami', macam mana nama dia, Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar kan. So yang kalau ada lagi lah panjang lepas tu, Muslim Al-Musnad Al-Jami' Al-Mukhtasar As-Sahih. So dia ada Al-Musnad Al-Mukhtasar As-Sahih. So dia nama-nama ni sebenarnya kebanyakan ulama bagi nama panjang-panjang, nak bagi tahu apa sebenarnya buku aku ni, supaya semua orang tahu. Ibn Khaldun lagi panjang tau. Ada siapa hafal nama tajuk buku Ibn Khaldun? Saya tak nak hafal pun nama tajuk tu. Panjang betul nama tajuk yang kita kata Muqaddimah Ibn Khaldun tu kan. Ibn Khaldun punya buku tu panjang sungguh nama dia. Siapa boleh hafal tu memang hebat lah. Memang kira ulama kan, maknanya berjaya menghafal nama kan. Tiba-tiba nama dia Muqaddimah Ibn Khaldun. Orang panggil Muqaddimah. Macam kalau dalam hadis Ibn Salah kan, Ibn Salah buku dia orang panggil Muqaddimah Ibn Salah kan. Muqaddimah Ibn Salah itu nama yang terkenal. Nama sebenarnya Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadis, tapi orang payah nak panggil Muqaddimah Ibn Salah kan, nama-nama gitulah. Okey. Dan daripada nama ini kita dapat gambaran. Okey, sebelum tu kita pergi pada siapa At-Tirmizi, so ringkas, itu Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi Al-Buri. Okey, At-Tirmizi di Afghanistan tempat ni. Dia lahir 209 dan meninggal 279. So 70 tahun umur dia. Memulakan belajar hadis, dicatatkan daripada umur dia lebih kurang 10 tahun belajar hadis kan. Macam kita tak heranlah sebab guru dia itu Al-Bukhari, umur 11 tahun dah boleh tegur guru dia silap baca sanad. Bukan silap baca matan, bukan teks hadis tu, sanad hadis tu guru dia silap baca, dia tegur, guru dia tak percaya, dia tegur lagi, lepas tu guru dia masuk cek balik, betul dia kata. Al-Bukhari boleh tegur guru dia 11 tahun. Ya, so At-Tirmizi ni ustaz awal, mula merantau. Okay, lepas dia dah habis semua peringkat awal, sampai masa untuk dia merantau, dia mula umur 25 tahun. Dan dia merantau selama lebih kurang 20 tahun. Pengembaraan 20 tahun. Kita belajar universiti luar negeri 4-5 tahun, balik belagak lah kan. Jadi ada sekadar apalah kita ni lah, 5 tahun dekat Jordan untuk makan kebab ya kan. Jadi pun payah juga kan. Ni dekat ni Ampang-ampang ada Tarbus. Okey. Guru-guru yang terkenal ialah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Guru dia banyaklah, Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, Abu Zur'ah, Abu Daud. So ini menandakan kehebatan dia lah. So guru dia yang paling ulama katakan antara yang paling betul-betul ialah Al-Bukhari lah. Ad-Darimi pun guru dia juga. So Al-Bukhari dengan dia ni ada hubungan yang memang rapat, memang amat disayangi oleh Al-Bukhari, sampaikan ada ulama katakan pengganti kepada Al-Bukhari lah lepas kewafatan. Sedangkan dia bertemu di hujung hayat Imam Al-Bukhari. Lebih kurang 5 tahun terakhir tu dia jumpa Imam Al-Bukhari. Dan dia betul-betul melazimi, betul-betul belajar dengan Imam Al-Bukhari. Dan di antara yang mungkin boleh kita sebutkan ialah Al-Bukhari pernah berkata kepada Tirmizi, dia kata man tafa'tu bika, dia kata akthar mimman tafa'ta bi. Kamu qala, tak ingat direct ya. Dia kata apa yang aku dapat faedah daripada engkau lebih banyak daripada engkau dapat faedah daripada aku. Apa yang aku belajar daripada engkau wahai Tirmizi lebih banyak daripada engkau belajar daripada aku. Ini Bukhari cakap macam ni, menunjukkan kita tahu Bukhari hebat, tapi dia terhutang budi ilmu dan segala benda yang dia dapat daripada At-Tirmizi menyebabkan dia berkata begitu. Dan dia ni di akhir hayatnya buta. Buta. Ada ulama mengatakan sebab dia buta adalah sebab dia banyak menangis, so ibadah dia, dan juga disebabkan dia banyak membaca dan menulis hadis. Buta. Okay. Dan di antara yang kita boleh katakan kehebatan hafazan dia, memang banyaklah pujian ulama tentang dia. Mesti nak ambil satu kisah yang berlaku. Satu hari dia ketika menuntut ilmu, Tirmizi ini, kita tahu bahawa adat muhaddis zaman tu, kadang-kadang dia akan dapatkan hadis daripada syekh ni dulu, baru dia akan pergi baca, salin dulu. Kemudian baru dia pergi baca, baru syekh tu akan betulkan kalau ada salah, baru dia cakap haddasana, baru dia boleh dapat satu keizinan. Jadi dia salin lah 2 jilid besar.
Kemudian dia pun nak pergi jumpa syekh tu sampai dan orang kata syekh tu dah ada, syekh yang kita salin hadis tu dah ada, kita pergi jumpa dia. So dia terbawa jilid yang lain, iaitu jilid kosong, jilid yang buku yang dijilidkan belum ditulis. So dia bawa jumpa syekh tu, dia buka nak baca, tak ada apa kan. Lepas tu dia pun cover lah kan, sebab takut syekh ni marah lah kan. Dia cover, dia pun baca, dia hafal 2 jilid hadis tu, 2 jilid buku hadis tu dia hafal. Dia pun buat macam dia baca lah, baca. Lepas tu syekh tu pun dengar. Lepas tu syekh tu tengok, dia ternampak, apa kau ni buat apa ni kan. Jadi nak marah kan. Lepas tu Tirmizi kata, aku silap bawa semua tapi aku hafal. Dia kata, betul kamu hafal? Lepas tu hafal semua. Lepas tu dia test dengan hadis baru pula, nak tahu Tirmizi betul ke hafal. Tirmizi kata, bagilah hadis lain pula, try tengok kan. Jadi Syekh ni bagi hadis yang lain dan dia ulang balik sama macam tu. So kita tak tahu hafazan macam mana tahap kan, dia makan ubat apa kita kan. Tapi kalau ikut Al-Bukhari punya manhaj, dia kata pengulangan dan juga dia ulang banyak kali, dia hafal ulang banyak kali, dan juga keinginan yang kuat. Itu Bukhari ditanya pada apa ubat kepada, ada orang tanya dah kat dia, ubat apa, makan ubat apa ubat untuk hafazan. Dia tak kata tak ada ubat, dia kata nahmatul rajul, keinginan yang kuat, minat, dan mudawamatun nazar, sentiasa ulang. So itu logik lah kan, pengulangan dan minat. So tak ada keajaiban pun kan. Tapi pasal kita tak buat, sebab tu kita anggap ajaib kan. Kita tak mampu sampai tahap ni sebab kita tak pernah try, cuba buat kan. So dia hari-hari benda tu. So itu At-Tirmizi. Dan banyak lagi lah pujian ulama' pada dia. Dan guru-guru dia tersebut, murid-murid dia yang terkenal ialah kebanyakannya murid-murid yang meriwayatkan buku-buku dia. Mungkin tak terkenal sangat, tapi pada yang belajar hadis yang mendalam, inilah murid-murid dia yang terkenal: Al-Mahbubi, Al-Shashi, Abu Dzar, Abu Muhammad Al-Qattan, dan Abu Hamid At-Tajir. Ini antara yang kita boleh sebutkan. Dan setiap seorang daripada mereka merupakan imam hadis, walaupun tak terkenal kepada kita. Tentang Jami' Tirmizi, beliau memulakan susunan ini. Jadi ulama' tak dapat temui tarikh yang tepat bila dia mula menulis buku Jami' ini. Tapi mengikut adat ulama' pada masa tu, dia akan ambil masa 10 tahun ke atas. Yang kita ada maklumat ialah dia akhirnya dia tulis bila. Itu ada maklumat yang mengatakan lebih kurang tahun 260 ke 270 Hijrah dia habis lengkap menyusun Jami' Tirmizi ini. Bermakna kalau kita katakan mungkin dia mula tu ialah 10 tahun sebelum tu lah, lebih kurang. Sebab memang adat ulama' hadis tu dia akan tulis buku seperti ini dan sehebat ini, dia akan ambil masa yang lama untuk menyusun dan membuat penambahan, pembetulan dan sebagainya. Okey. Kita dah kata tadi bahawa daripada nama Jami' Tirmizi tu kita boleh dapati manhaj dia lebih kurang. So kita akan tengok nama dia. Pertama dia kata nama dia Al-Jami'. So Al-Jami' ni, so dia bukan sunan. Dia bukan sunan. Kalau diikutkan daripada pilihan ni lah, Al-Jami' lebih luas daripada sunan. So sunan adalah hadis-hadis yang fokus kepada hukum. Itu maksud dia, kitab sunan. Tapi kalau Al-Jami', dia lebih kepada semua bab. Sebab tu Bukhari Al-Jami', Muslim pun dinamakan buku dia Al-Musnad Al-Jami'. Okey. Al-Jami' maksudnya meliputi semua bab, sama ada hukum atau adab ataupun syurga neraka ataupun akidah ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan sebagainya, semua benda. So itu Al-Jami'. Dan kalau dilihat dalam buku Tirmizi sendiri pun kita dapati benda yang sama. Semua ada. Dalam bab zuhud, bab apa, semua ada. Bab makanan, pakaian, semua ada. Okey. Sebab tu saya amat mencadangkan kita baca buku At-Tirmizi, kerana dia di antara buku yang kita akan lihat nanti yang dipuji oleh ulama' kerana dia berjaya buat satu buku yang mudah digunakan berbanding dengan buku-buku sebelumnya. Okey. Kemudian nama yang kedua Al-Mukhtasar. Okey, dia Al-Jami' Al-Mukhtasar. Apa maksud dia? Maksudnya dia nak buat ringkas. Ringkas maksudnya ialah dia tak nak mendakwa buku ini meliputi semua hadis. Style Bukhari macam tu juga. Bukhari nama buku dia Al-Jami' Al-Mukhtasar. Dia beritahu lah, ini ringkasan. Sebab jangan nanti ada orang kata hadis tak ada dalam Bukhari maka dia dhaif, tak ada dalam Muslim maka dia dhaif. Tak, dia nak elakkan salah faham tu. Dinamakan Mukhtasar. So ini pun sama, Al-Jami' Al-Mukhtasar. Ada lagi hadis lain yang dia tak masukkan, tapi dia
dimasukkan dan dia bagi isyarat, dia bagi panduan. Kita akan lihat nanti. Kalau saya teringat Ibnu Khuzaimah ada nama dia, buku dia lagi dahsyat, Mukhtasar Al-Mukhtasar. Itu dahsyat buku dia. Ramai orang kata Sahih Ibnu Khuzaimah kan. Sahih Ibnu Khuzaimah itu nama yang terkenal, tapi nama yang sebenar pada manuskrip tu Mukhtasar Al-Mukhtasar. Dia nak beritahu dia lagi ringkas. Gitu. Dia tak nak macam nanti aku dakwa benda ni, orang salah faham, orang sangka apa hadis yang tak ada dalam buku aku adalah hadis yang automatik dhaif. Okey. Minas sunan, okey. Dia ambil balik nama sunan, tapi bila letak jami' maksudnya sunan ni kembali kepada sunnah, iaitu yang marfu', hadis-hadis Nabi. Kemudian tambahan wa ma'rifatus sahih wal ma'lul. Ini yang paling penting. Dan ilmu pengetahuan tentang yang sahih dan yang dhaif. Nampak? Dah nampak dah dia akan sebut benda ni dalam buku dia. Wa ma 'alaihi al-amal, dan apa yang diamalkan oleh fuqaha. So sekarang ni kalau kita tengok daripada tajuk ni saja, kita dah faham bahawa dalam buku ni ada benda yang berlainan daripada apa yang dalam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan yang paling penting sekarang ni ialah kita lihat pula kepada buku dia, dan kita akan lebih yakin inilah tujuan dia buat buku ni. Dia nak beritahu hadis yang diamalkan, yang pernah diamalkan, digunakan sebagai hujah oleh ahli fiqh di zaman beliau dan sebelumnya. Dan kalau mengikut kata-kata beliau sendiri, hanya ada 3 hadis, hanya ada 2 hadis yang tak diamalkan oleh fuqaha dalam buku dia. Mana daripada banyak ribu tu, ada 2 je yang fuqaha dulu tak ambil hadis tu, yang mansukh dan sebagainya. Okey. Sekarang ni kita bersyukur juga, alhamdulillah, seperti Abu Dawud kita dapat sampai kepada kita, dan Tirmizi memberikan kepada kita bagaimana disusun buku ni, iaitu di hujung buku Al-Jami' ni, di hujung buku Sunan ni, buku Jami' ni ada satu bab yang kita panggil Ilal Saghir, Al-Ilal. Al-Ilal ni dia cerita balik apa yang dia buat dalam buku dia. So mukadimah yang dekat belakang lah maksudnya. So kesimpulan bagaimana disusun buku ni. Dan dicetak juga berasingan. Ada yang cetak berasingan, dan dihuraikan oleh ulama yang terkenal ialah Ibn Rajab Al-Hambali, huraikan Syarah Ilal At-Tirmidzi. Ini buku yang mana Ibn Rajab dia kan syarah Tirmizi, tapi banyak yang hilang. Yang ditemui ialah dia hurai ilal yang di hujung tu, dan itu dia adalah di antara buku yang dianggap buku mustalah hadis yang paling bagus, walaupun dia tak nama buku tu mustalah hadis. Syarah Ilal Tirmizi ni, bagi siapa yang tahu bahasa Arab, saya amat cadangkanlah cari buku ni 1 jilid dan baca, dan barulah kita ketahui bagaimana kehebatan ulama hadis. Ibn Rajab Al-Hambali, ulama kurun ke-8, dia huraikan balik. Okey. Kemudian dia kata, jumlah hadisnya ialah 3,000, kalau ikut catatan di sinilah yang saya cari, 3,000, hampir 4,000 hadis, 3,956. Ini mengikut satu cetakan lah, 3,956, maksudnya lebih kurang 4,000 hadis. Okey. Dan dia tak buat kitab, tapi dia buat abwab tentang apa? Abwab tentang apa? Bab-bab. So dia lain sikit. Dan dalam ni disusun, dia amat mementingkan, macam juga Abu Dawud dan Muslim dan Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Muslim, dia mementingkan perbezaan lafaz guru dia, menyebut hadatsana ke akhbaron dan sebagainya, dan mementingkan perbezaan teks hadis. Daripada orang ni dia kata begini, orang ni dia kata begini. Sebab tu kalau dia sebut hadis, setelah saya dia kata hadis yang pasal doa masuk ke tandas tu, okey, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada riwayat, ada satu rawi kata minal khabith, kan, contohnya dia akan sebut perbezaan tu. So sekarang ni bila kita baca buku dia, kita dapati memang dia amat teliti. Dan imam-imam hadis, ulama-ulama hadis mengatakan bahawa kehebatan, kelebihan dia daripada buku-buku lain ada beberapa benda. Antaranya ialah dia mementingkan, bila disebut satu hadis, dia akan sebutkan ada lagi riwayat lain daripada sahabat yang lain hadis tu. Dia akan sebutkan dengan ringkas, tapi dia akan beritahu. Contohnya bila sebut satu hadis, okey, hadis tersebut dia kata wa fil bab, dalam bab yang sama ada hadis daripada anak Aisyah wa Abi Bakr wa Umar. Dia akan sebut secara ringkas bahawa ada lagi hadis yang tajuk dalam bab yang sama daripada riwayat sahabat yang lain. Okey, sebab tu dalam hadis yang mula-mula sekali dalam kitab dia disebut hadis pasal taharah, bukan taharah, hadis pasal wudu, dia disebut yang apa, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul, wala sadaqatun min ghulul, disebut ada riwayat lain lagi, kan. Hadis tu makna dia ada dalam hadis Abu Hurairah contohnya, tapi dia bawa tu hadis Ibnu Umar.
So sekarang ni dia beritahu secara ringkas, dia bagi kita petunjuk. Walaupun dia tak beritahu hadis tu mana kat mana, tapi dia beritahu petunjuk dalam bab ni yang berkaitan dengan bab ini, hukum ni ada hadis lain daripada orang ni dan orang ni dan orang ni. So dia bagi tahu itu lain. Maksudnya kalau orang lain tak beritahu, jaranglah, kadang-kadang dia hampir setiap hadis. Kemudian dia juga, kelebihan dia juga ialah dia memberitahu tentang dia lebih banyak menghuraikan tentang nama, gelaran, bin apa semua, datang mana semua, dia hurai perbezaan ini. Kadang-kadang benda yang kita rasa macam tak berkaitan sangat, tapi dia nak sebutkan juga. Sebab tu saya katakan bahawa kita bincang tadi masa rehat tadi, bukan kita tak bagi baca buku Syekh Albani yang asingkan tu, dia asing Sahih Tirmizi, Dhaif Tirmizi, Sahih Abu Dawud. Tapi kalau kita baca berasingan macam tu, kita tak akan dapat benda-benda ni, sebab dia ditulis secara bersama, saling dia ikut, dia punya ada turutan dia, ada bab dia. Bila kita asingkan, sebab tujuan Syekh Albani ialah nak cari Sahih dengan Dhaif, tapi tujuan Tirmizi bab benda tu adalah banyak lagi. So kita dapat satu matlamat, tapi matlamat lain banyak manfaat lain yang kita tak dapat. So kalau nak baca juga, baca bersama. Kita ada naskah yang asal dan kita ada pandangan Syekh Albani dan Syekh yang lain. So kita utamakan naskah yang asal dulu untuk kita dapat faedah-faedah ni. Baik. Kemudian dia juga memberikan, satu lagi kelebihan dia ialah dia juga memberikan, ini paling penting, dia memberikan kedudukan hadis sahih ke dhaif. Ini memang menjadi perbincangan cukup hebat di kalangan ulama, bahawa tidak ada ulama yang bagi komen terhadap hadis sebanyak Tirmizi buat dalam kitab dia Al-Jami'. Bukhari ada buat sikit, Muslim pun ada sikit, Abu Dawud ada juga, tapi Ibn Majah pun tak ada. At-Tirmizi banyak, sampaikan pening balik, pening terus sebab banyak sangat. Ni maksud apa ni? Sahih Hasan Gharib, Hasan Sahih Gharib, Hasan Gharib, Hasan Sahih Gharib. Jadi pening. Jadi ini tujuan dia bukan nak bagi pening lah. Tujuan dia nak bagi tahu, dia nak buat, kalau kita boleh baca yang tulisan dekat belakang tu, dia nak buat satu buku yang belum pernah dibuat oleh ulama sebelum dia. Dan dia melihat buku-buku ulama sebelum ni ada benda yang patut dia bagi tahu. Sebab tu dia nak bagi tahu. Dan cara dia bagi tahu, cara yang mengikut ilmu dia, mengikut ketinggian pemikiran dia, dan kita kena cuba faham. Sebab tu ada ulama dah cuba buat banyak, dan kita dapati masa ke semasa, insya-Allah akan ada lagi kajian-kajian yang dibuat bagaimana nak bahagikan kata-kata Tirmizi ni, sahih atau dhaif macam mana ni. Okey. Itu kelebihan dia. Maknanya seperti mana kata Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni seorang ulama Mesir, dia meninggal 58 sampai 58 lebih kurang. Dia Ahmad Syakir, dia banyak tahqiq kitab hadis. Okey, kalau di Mesir tu dia lah muhaddis pada waktu itu. Dia tahqiq kitab Tirmizi ni tak habis. Dia dicetak dengan nama Jami' Sahih. Okey, tak habis dan dihabiskan oleh orang lain. Tapi dalam muqaddimah dia tu penting. Syekh Ahmad Syakir banyak tahqiq kitab lah untuk maklumat semua, tahqiq Ibn Hibban, tahqiq Musa Ahmad walaupun tak habis, dan tahqiq dia kitab bahasa, kitab syair. So dia hebat. Dia Ahmad Syakir, dia muhaddis. Adik dia Mahmud Syakir, pakar bahasa Arab yang bergaduh dengan Tuha Husin. Tuha Husin kalau siapa tahu dia tokoh bahasa yang terkenal yang buta. So dia bergaduh dengan Mahmud Syakir. Mahmud Syakir ni bergaduh dengan Syed Qutub bahasa juga. Sonok tu. Bergaduh semua. Tapi dia pun hebat kan. Lepas tu kita juga tak hebat kan. Ahmad Syakir ni muhaddis. So Ahmad Syakir kata antara yang paling hebat yang dijumpa ialah penilaian hadis oleh Tirmizi. Dia hujung setiap hadis. Boleh dikatakan hampir semua hadis dia beri ulasan. So Ahmad Syakir kata ini satu kelebihan yang tak ada pada kitab-kitab yang lain. Sebab tu bila kita tengok pandangan ulama dulu, dia banyak memuji Tirmizi sebab dia kata cara dia buat ini lebih mudah. Okey, sebab Al-Bukhari kita tahu susah. Kadang-kadang ada tak jelas. Kadang-kadang orang yang baca Sahih Bukhari tak dapat faham. Sebab apa Bukhari letak hadis ni bawah bab ni? Tak faham nak cakap kan. Kemudian Fathul Bari huraian dia pun tak faham juga kan. Betul Sahih Muslim okey sikitlah, tapi ada lagi benda-benda yang kecil-kecil tu yang tersirat, yang dia letak kadang-kadang dia letak hadis yang dhaif bersama hadis sahih, tapi dia susun lain. Susunan dia tu. Dia susun hadis yang bermasalah, kebiasaannya dekat ujung bab. So macam-macam benda yang payah. Abu Dawud pun ada banyak tersirat juga. Nasai lagi lah ni Ustaz Nordin cerita nanti, lagi banyak tersirat. Tirmizi tak, Tirmizi dia beritahu jelas. Dia nak beritahu pandangan dia. Sebab tu ramai ulama kata dia lebih suka untuk penuntut ilmu yang baru,
ataupun yang nak bermula ataupun yang awal-awal, baca Tirmizi lebih baik. Itu. Dan okey. Kemudian dia juga ada sebutkan satu lagi yang lebih penting ataupun yang penting ialah disebutkan juga fiqh hadis, dan disebutkan pandangan siapa yang cakap macam tu. Dan dalam buku Jami' Tirmizi disebutkan yang utama, disebutkan 6 ulama mazhab atau ulama fiqh yang terkenal. Kalau saya ingatlah, siapa? 4 mazhab lah. Apa ni? Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, disebutkan Abdullah bin Mubarak, kemudian disebutkan Ishaq bin Rahuwai, kemudian seorang lagi tak ingat. Siapa saya? Ya. Dia 6 orang disebut, nama fuqaha. Kan? Sufyan. Dia sebut mazhab-mazhab ni yang tak ada dalam buku lain. Okey. Dan yang lebih best lagi, Syekh, bagi saya, dia sebutkan pandangan fiqh ni dan disebutkan dari mana dia ambil beserta sanad tu. Detail dari mana sumbernya. Fiqh tu. Bukan soal hadis. Okey, contohnya kita baca satu hadis. Kemudian dia akan beritahu hadis ni dipegang oleh Syafi'i, Malik dan Ishaq. Okey, dia tak beritahu sanad kan? Tapi dekat hujung kita tengok balik, dia kata apa yang aku ambil daripada Syafi'i adalah daripada muridnya nama sekian. Apa yang aku ambil daripada Malik, aku ambil daripada muridnya sekian. Okey? Dan lebih daripada tu lagi, dia sebut saya nak baca sikit lah. Saya baca daripada kitab asal lah. Senang sikit. Ini kalau saya tak baca, saya tak puas tak? Okey, kita baca sikit bagaimana dia ambil fiqh tu. Kita dah katakan bahawa dia ambil daripada ulama fiqh. Okey. Besar sangat ni. Sikit. Okey. Dia ambil daripada ulama ni dan dia beritahu bab mana dia ambil. Maksudnya contoh begini contoh tak jumpa. Bagi masa sikit. Tenang. Ya. Saya tak betul tak percaya pula. Tweet ke ni? Okay, bagi masa sikit now. Relax sikit. Take 5 second. Tak jumpa lah. Cari time-time tak jumpa. Tadi jumpa baca dengan Syekh kami kat belakang. Abang nanti sabar. Cerita macam ni. Dia beritahu, dia kata ambil apa yang aku ambil daripada pendapat Syafi'i, aku ambil daripada sanad begini, kecuali bab ni aku ambil daripada begini. Sampai ke tahap tu. Bab wuduk dan bab ni aku ambil daripada murid dia lain pula. Sampai ke tahap tu ketelitian dia. Kalau kita pakai selamba cakap ambil daripada Syafi'i dah lah. Aku tahulah aku ambil kat mana kan. Tak, dia beritahu kalau Syafi'i, okey, daripada Ishaq dan ni pula Ahmad aku ambil daripada muridnya yang bernama sekian, kecuali bab haji aku ambil daripada murid yang nama begini. Itu ketelitian. Sebenarnya dia mengajar kita ketelitian, ambil sumber tu. Kita memang bab ni kita amat kagum lah dengan imam-imam ni. Dan menurut Syekh Abu Hasan An-Nadwi, Syekh daripada yang terkenal daripada India yang meninggal pada 99, dia kata Tirmizi antara yang paling awal melakukan fiqh muqaran, fiqh perbandingan. Dan dia kata inilah cara kehebatan dia, ini kita kena belajar daripada dia. Cara buat fiqh perbandingan. Cara dia adalah menyebutkan dalil, kemudian menyebutkan siapa yang cakap benda tu beserta dengan sumber rujukan mana. Dan Dr. Nuruddin Aitir, seorang pensyarah dekat Syria, hadis yang terkenal, dia kata bahawa dia telah kaji balik semua sanad-sanad tu, dia dapati semuanya memang tepat, memang sahih dan tepat daripada yang menyebut. Sebab tu kalau kita faham yang mana yang belajar fiqh, antara sumber nak ambil pandangan mazhab ialah daripada Jami' Tirmizi. Bukan ambil daripada kitab-kitab ringkas. Ini kitab yang asal di zaman tu. Okey. Baik. Okey. Dan susunan beliau menyebutkan, saya ambil contoh yang kita ambil contoh. Contoh beliau menyebut tentang wudu, mengambil wudu dan memperbaharui wudu. Okey. Dia akan masuk bab wudu. Bab memperbaharui, bab sembahyang dengan wudu yang satu. So dia bawa hadis yang daripada sahabat seperti Anas dan sebagainya. Dia sahabat. Hadis tu kata Nabi ambil wudu dan dia akan ambil wudu. Ada riwayat kata sekali setiap kali solat Nabi ambil wudu. Itu lafaz dia. Setiap kali solat Nabi ambil wudu, tajdid, membaharui wudu. Sahabat lain pula
sahabat kata, kami ambil wuduk sekali untuk banyak kali sembahyang. Sekali satu wuduk, selagi tak batal sembahyang. Okay. Kemudian dia bawa pula satu hadis lagi. Nabi pada pembukaan Mekah, Nabi sembahyang semua solawat tu, maksud solat tu dengan wuduk yang satu. So dia dah bagi tahu. Okay. Kemudian dia top up, dia kuatkan dengan satu hadis yang dhaif. Siapa yang ada wuduk kemudian dia perbaharui wuduk, Allah akan beri dia 10 ganjaran pahala. Hadis ini dhaif, dia kata. Itu style dia. So diberi kita satu benda yang cukup menarik. Ada sahih, dhaif. Kadang dia bagi dhaif, sahih. So dia ada style dia. Dan dia susun itu dengan tujuan untuk beri kita faham bahawa hadis dhaif ni untuk menguatkan. Okey. Dan tak salah. Sebab tu kita dah tekan banyak kali bahawa hadis dhaif ni bila ada dalam buku ulama, ada sebab dan juga tak salah pun. Kita gunakan dengan syarat kita memberitahu dia dhaif. Begitu juga dalam bab lain, dia juga buat begitu. Dan satu lagi ialah dia suka memberikan mengumpulkan hadis yang bertentangan dalam satu bab. Ini style dia. Sebab tu bila siapa yang nak tahu benda ni, dia baca terus Jami' Tirmizi, dia akan dapati bahawa Tirmizi beritahu ini tak boleh tapi boleh. Contoh. Mula-mula jika tak boleh dan ada yang kata boleh, dia kumpulkan, kan? Contoh seperti buang air besar air kecil menghadap kiblat. Dia buat bab tu larangan, dia buat hadis yang sahih, larangan menghadap kiblat ketika buang air kecil atau air besar. Hadis. Jangan menghadap kiblat ketika baul atau ghaid, kan? Tak boleh menghadap kiblat. Okey, dia bagi hadis. Kemudian dia bagi pula hadis. Selepas tu dia bagi hadis tak boleh. Kemudian dia bagi hadis kata Ibnu Umar pernah panjat rumah, ternampak Rasulullah qada hajat menghadap Baitul Maqdis, kiblat yang pertama. Jadi dia kata maka hadis ni menyatakan boleh. Okey, di celah-celah hadis tu dia sebut hadis dhaif yang kata boleh tak boleh, dan akhirnya dia akhiri dengan pandangan imam-imam Syafi'i, imam-imam Ahmad yang kata boleh kalau begini, tak boleh kalau begini. Imam Syafi'i kata boleh kalau di tempat terbuka, tak boleh kalau tempat terbuka, boleh kalau dalam binaan, kan? So dia ambil. So ni cara dia sebut tu cukup menarik dan cukup beri kita ketenangan, terkejut mula-mula je lah. Lepas tu dia cover balik, lepas tu dia bagi pandangan, kan? Itu kadang-kadang tu. Tapi masalah sekarang ni juga kelebihan dia ialah dia banyak juga sebut tentang periwayat. Okey, gini nama gini semua orang buat. So ini kadang-kadang menyebabkan kita pening. Sebab tu bila saya mengajar Jami' Tirmizi di sebuah surau di Ceras, kita buat pembacaan Jami' Tirmizi, saya terpaksa skip pada bab jarah ta'dil periwayat tu. Sebab orang tak faham. Tapi yang terjemah tu dia terjemah semua, dan terjemahan dia ada yang salah. Tapi tak apalah, sebab terjemahan tu memang terjemahan semua lengkap. Dia terjemah setiap ayat, tapi ada salah. Tapi saya tak dapat hurai benda tu lah, pasal orang semua nak fiqh dia. So saya terus skip, saya baca yang fiqh dia. So bagi kita yang mungkin tak faham, dalam bab-bab tu memang Tirmizi ada masukkan untuk untuk yang berkenaan saja. Siapa yang nak tahu benda tu, okey, dia beritahu perbezaan pandangan, siapa nama ni, apa nama dia, perbezaan pandangan semua dia akan beritahu. Dan satu lagi ialah Tirmizi, okey, dalam bab fiqh dia dah beritahu dia ambil pada siapa. Bagaimana pula dalam bab hadis yang dia bagi ulasan sahih, dhaif, rawi semua, dia juga beritahu dalam kitab dia yang hujung, yang ilal tadi, bahawa dia ambil daripada guru-guru dia, terutamanya daripada Al-Bukhari, daripada Abu Zur'ah dan daripada Ad-Darimi, dan banyak yang ambil daripada Al-Bukhari. So sekarang ni kekuatan Jami' Tirmizi ni bukan hanya pada diri dia, tapi pada perbincangan dia dengan ulama-ulama yang hebat. Dan dalam Jami' Tirmizi kadang-kadang kita akan jumpa dia kata wasa'altu Muhammadan, aku bertanya Muhammad. So Muhammad ni ialah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia akan beritahu wasa'altu Muhammadan, wasa'altu Muhammadan. Okey, dia akan beritahu. So benda ni menunjukkan kepada kita ketelitian dalam menyusun hadis, dalam fiqh hadis, dalam huraian hadis, menyebabkan kalau kita bandingkan, dia ada banyak kelebihan berbanding dengan buku-buku yang lain. Okey. Cuma tambahkan sikit dari segi okey, perbincangan yang paling penting ialah bagaimana, yang kedua ialah bagaimana kedudukan hadis dia. Okey. Pertamanya kita perlu faham bahawa
kita perlu ambil pandangan At-Tirmizi itu terlebih dahulu. Kita kena utamakan pandangan dia terhadap hadis. Okay. Bermakna kalau dia kata ini hadis sahih ke, hasan sahih ke, sahih gharib ke, hasan gharib ke, gharib ataupun mursal ada sebut juga, kita kena ambil pandangan itu sebagai pandangan yang utama. Okey. Okey. Dan kita kena buat perbandingan dengan imam-imam sezaman dengan dia. Itu step yang sepatutnya kita buat. Bukan seperti yang kita pernah buat selama ni ataupun yang ramai yang buat, dia terus ambil yang moden. Okey, terus ambil yang moden. Mungkin antara sebabnya ialah dia tak mampu nak cari yang lama. Mungkin dia ambil terus yang moden itu, mungkin tak apalah, kita boleh bagi excuse lah. Tapi pada yang belajar syariah, belajar hadis, belajar yang tahu bahasa Arab, dia tak boleh buat macam itu. Sebab telah terbukti bahawa kajian-kajian moden ni ada yang nampaknya tak sama dengan kajian ulama terdahulu. Tak sama, perbezaan berlaku, kesilapan dan sebagainya. So kita kena utamakan, dahulukan pandangan At-Tirmizi. Sebab tu adab kita, bukan setakat adab lah, dari segi ilmiah pun, kita sebut At-Tirmizi riwayat hadis dan apa dia kata tu, sebelum kita bagi pandangan ulama, selepas dia, dan sampailah yang moden. Jangan sekali kita dahulukan yang lain, seolah-olah At-Tirmizi tak memberikan pandangan. Dia akan timbul dua masalah. Pertama, hadis yang Tirmizi kata sahih, maksudnya 5 minit ya. Okey. Okey. Terutama hadis yang dia kata sahih, okey, dinilai sahih oleh orang lain seolah-olah dia tak pernah kata sahih. Maksud gitulah. Maksud hadis tu rawahu Tirmizi, riwayat Tirmizi, dan disahihkan oleh Mak Ye. Contoh. Siapa-siapalah. Ya. So seolah-olah Tirmizi tak pernah bagi pandangan, sedangkan dia dah pun kata sahih. So kita sebutlah rawahu Tirmizi dan dia berkata sahih. Ataupun dia kata dhaif, itu lagi timbul masalah. Tirmizi dhaifkan hadis tu, kita tak beritahu kepada pembaca, kita ambil hadis lain seolah-olah Tirmizi tak tahu dhaif ataupun dia kata sahih dan sebagainya, sedangkan dia dah pun dhaifkan hadis tersebut dengan cara dia sendiri. So akan timbul banyak keliruan. So elakkan semua tu dengan mengambil sepenuhnya pandangan Imam At-Tirmizi. Okey. Dan buat perbandingan dengan imam-imam sezaman dengan dia, dan barulah selepas itu buat kajian ulama selepas daripada dia. Itu cara yang sebenar. Baik. Dan secara ringkasnya, setiap penilaian Tirmizi itu sahih, hasan, sahih semua ni memang berlaku perbincangannya amat panjang. Tapi bolehlah saya ringkaskan sedikitlah beberapa benda berkaitan dengan itu sebab nak ringkaskan masa. Pertamanya, hasan sahih yang disebut oleh Tirmizi itu sebenarnya sama sahaja dengan maksud sahih. Itu antara yang kita dapati daripada kajian ulama. So tak ada beza sahih dengan hasan sahih, tak ada beza. Yang mana yang kata hasan kuning sahih itu perbincangan yang panjang, dan yang kukuhnya, yang ada alasan yang lebih kukuh ialah hasan sahih sama dengan sahih sahaja. Dan sebab itulah dalam Tirmizi kalau kita baca, kita nampak tak banyak hadis yang dia kata sahih, tapi terlalu banyak hadis yang dia kata hasan sahih. Dan hadis tu ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. So ini jelas sebabnya ulama di zaman awal dia tak sedetail memberikan pentakrifan seperti ulama kemudian. Bagi yang mana berminat nak tahu lebih lanjut, boleh buat perbandingan antara buku-buku mustalah hadis yang dulu dan yang kemudian. Saya bagi satu garis tengah, iaitu buku Ibn Salah. Sebelum dan selepasnya ada banyak perbezaan. Siapa yang nak tahu boleh baca. Okey. Dan satu lagi, bila dia kata gharib tanpa mana-mana tambahan, itu bermaksud dhaif. Kebiasaannya begitu. Kalau dia kata hadis-hadis sebenarnya hadza hadithun gharib, ini hadis gharib, titik. Dia tak kata sahih gharib, hasan gharib, tak. Dia kata gharib saja, maka kebiasaannya ialah dhaif. Itu style dia. Sebab tu ramai ulama faham benda tu daripada awal. Kita kata, saya jumpa ada orang yang tulis buku, dia kata hadis gharib, maksud Tirmizi adalah hadis ini hanya ada satu sanad. Memanglah dari segi takrifan begitu, tapi Tirmizi masukkan dhaif. So kita salah letak maksud tu cukup berbahaya. Dan satu lagi, bila dia kata hadis hasan, tidak semestinya hasan seperti yang kita faham dalam mustalah hadis yang kita belajar. Dan kebiasaannya banyak juga hadis yang hasan adalah dhaif di sisi At-Tirmizi. So hasan di sisi ulama ni sebenarnya makna cukup luas, daripada sahih sampai palsu. Ulama dulu pernah kata hasan. Sebab tu istilah yang digunakan awal dengan penyempitan istilah, yang kalau bisa disebut penyempitan istilah di peringkat zaman sekarang, cukup mengelirukan. Kalau kita just ambil buku yang hujung,
tafsirkan pula yang awal, cukup mengelirukan. Kita pun heran. Okey, kadang-kadang ada yang cakap apa, hasan jiddan, sangat hasan wa huwa dhaif, dan dia dhaif. So kita pening, apa maksud ni? Sangat hasan dan dia dhaif. Satu lagi yang lagi pening dulu kita pernah sebut kat sini, yang apa? Ulama tu orang datang dia, kenapa tak ambil hadis ni? Hadis ni hadis hasan. Dia kata min husniha farartu. Sebab hasan tu lah aku lari. Sebab hadis hasan tu lah aku tinggalkan. Sebab hadis tu hasan lah aku lari daripada hadis tu. Ni yang buat lawak apa ni? Tak bukan buat lawak. Cerita dia hasan tu ialah rupanya makna yang cantik tapi tak sahih. Ada penggunaan tu, perbezaan penggunaan tu cukup banyak. So jangan kita heran setengah orang kata Tirmizi kata hasan sedangkan ia dhaif. Sebenarnya dia pun tahu dhaif. Pengistilahan dia adalah lain daripada orang lain gunakan. Sebab tu yang terakhir saya nak sebutkan di sini ialah insya-Allah kita akan sambung langsung soal jawab, ialah dakwaan sebahagian ulama dan sebahagian pengkaji dan sebahagian penuntut ilmu zaman sekarang yang kata Tirmizi ni melakukan kesilapan, cuai, tasahul, kurang cermat, banyak silap. Ini dakwaan yang tidak berasas sama sekali. Sebab kita tak faham. Pertamanya ialah disebabkan manuskrip yang berbeza. Itu satu hal. Kita dah balik kepada kajian tadi, Abu Daud tadi. Ada manuskrip yang berbeza, menyebabkan dalam manuskrip yang pertama Tirmizi kata contohnya sahih, manuskrip yang kedua ditemui dia kata dhaif. So kena kaji balik mana yang lebih tepat. So kita tak boleh cepat buat kesimpulan. Yang kedua ialah disebabkan istilah yang digunakan sebenarnya telah pun bermakna dhaif ataupun sahih, tapi kita tak faham istilah dia, kan? Dan yang paling penting ialah tujuan dia masukkan hadis tu ialah untuk fiqh, untuk hujah, untuk membuktikan, untuk mengumpulkan, buat koleksi. So ini satu benda yang perlu difahami oleh kita. So dan telah pun dijawab oleh para ulama ramai. Dan siapa boleh dapatkan buku tesis master ke PhD Dr. Nuruddin Aitir, dia dah buat benda tu. Dia dah jawab balik. Dan sebenarnya yang mula-mula, antara yang mula-mula kata Tirmizi ni cuai silap ni ialah Imam Az-Zahabi yang meninggal pada 748 Hijrah. Tapi sebenarnya kalau kita cari balik, Imam Az-Zahabi memang dia kasar cakap tu. Dalam tulis-tulisan dia cakap kasar. Tapi kita jumpa juga dalam buku-buku dia yang lain, dia puji setinggi-tingginya daripada Imam At-Tirmizi. So kita kena kaji balik tu. Kita kena tumpukan yang dia kutuk, yang dia puji, kita tak ambil. Ya. Kemudian kalau Zahabi kata begitu pun, ulama sebelum dan selepasnya telah pun menjawab. Al-Iraqi antaranya yang menjawab, betul-betul jawab, kata ini tak betul. At-Tirmizi memang kita gunakan kajian dia. Dia imam, kan? Sebab tu bila bila kita tengok hadis tu, riwayat Tirmizi, kita kena faham semua benda yang disebutkan tadi, barulah kita faham kenapa adanya hadis yang kita kata dhaif dalam Sunan At-Tirmizi. Saya setakat itulah saya rasa saya dah bagi tahu secara cepat dan padat. Kalau ada persoalan insya-Allah kita lepas ni, tapi dari segi penggunaannya kita kena berhati-hati. Sebagai penuntut ilmu, kita kena, pertamanya memang buku ni amat penting dan banyak faedah yang kita akan dapat kalau kita baca buku yang asal. Dan kita kena berhati-hati dari segi kesahihan dan kedaifan. Sebelum kita membuat keputusan, kita lihat banyak sudut perbincangan para ulama, barulah kita dapat tahu bagaimana kita gunakan buku ni. Dan ubah balik style cara kita fikir bahawa Tirmizi ni bukan cuai, bukan silap, bukan melakukan kesilapan yang kecil, tapi dia ni hebat. Sebab tu dalam memahami kajian dia, elok kita baca bersama buku dia ni, tulisan dia yang hujung tu, iaitu Ilal tu, yang menceritakan bagaimana dia susun buku ni. Okey. Dan memang saya akuilah, bila saya baca dengan sahabat-sahabat, baca balik buku tu sahaja, kita dapat banyak sangat faedah, termasuk dengan akhlak dan adab dan ilmu dan mustalah hadis dan banyak sangat benda. Sebab tu dicetak berasingan dan dihuraikan oleh Ibn Rajab. Dicetak berasingan oleh pencetak di kedai buku, dicetak berasingan. So kita dapat baca daripada awal sampai habis, kita dapat banyak sangat faedah bahawa kita faham kedudukan Jami' At-Tirmizi ataupun yang terkenal dengan Sunan At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Setakat tu insya-Allah lepas ni kita akan bersama Ustaz Nuruddin Sunan An-Nasa'i. Beberapa soalan minta soalan catat lah. Kemudian kita jawab insya-Allah.